Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita masih lagi bersama dengan program mengenali alamat-alamat kiamat melalui kitab kita Nihayatul Alam ataupun terjemahan yang berakhirnya dunia ini. Di antara alamat kiamat yang disebut yang ke-26 iaitulah syahadatu zur, saksi kenyataan palsu. Di mana kita lihat hari ini kenyataan palsu terjadi apabila seorang itu bercakap bohong semasa memberi kenyataan terhadap orang lain. Dia memberi kenyataan bahawa seorang itu mempunyai hak atas orang lain secara palsu dan berbohong. Perbuatan ini adalah salah dan salah satu daripada dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW menanyakan hal ini 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kalian tentang dosa-dosa besar? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bala, naklah Rasulullah. Apa di dosa besar itu? Nabi mengatakan al-isyraku billah, iaitulah menyakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Syirik dalam semua perkara, dalam penyembahan, dalam kepercayaan, bahkan syirik dalam undang-undang, wa uquqil walidain, dan menderhakai dua ibu bapa. Nabi kita sedang duduk, maka dibangkit dan berkata, ala wa qaula zur, ala wa syahadati zur. Dan aku peringatkan kalian untuk tidak membuat penyaksian palsu ataupun mengeluarkan saksi palsu, perkataan palsu. Hadis ini muttafaqun alaih. Apabila kenyataan palsu menular dan manusia mula memandang ringan tentangnya, inilah salah satu tanda-tanda kiamat seperti yang dinyatakan dalam hadis yang di atas. Kebagian dalam hadis yang disebut, pada akhir zaman yang baginda juga menyebut kenyataan ataupun syahadatu zur, kesaksian palsu berleluasa. Kenyataan palsu bukan sahaja merujuk pada memberi kenyataan di hadapan hakim atau pemerintah, tetapi ia membawa arti yang am dan umum, dan termasuklah semua jenis kenyataan yang diberikan oleh semua golongan manusia terhadap orang lain, seperti para pekerja syarikat ataupun organisasi memberi kenyataan kepada majikan mereka, atau para pelajar membuat kenyataan di sekolah-sekolah, di universiti-universiti, meniru dalam peperiksaan yang menyebabkan mereka mendapat sijil palsu, dapat kerja dengan sijil palsu, dan akhirnya mereka juga akan makan yang haram hasil daripada perbuatan tersebut. Ataupun kanak-kanak yang memberi kenyataan palsu pada ibu bapa, nak beli tu nak beli ni, tipu saja, nak pergi berjalan, nak beli nak main game. Rasulullah SAW melarang membuat kenyataan palsu dan memakan harta hak orang lain dengan membuat sumpah palsu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesiapa yang mengambil hak seorang Islam dengan memberikan sumpah palsu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kemarahan, kemurkaannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia kerana kepentingan dunia, nak jaga klien, nak cari duit dengan yang sedikit, dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Surah Ali Imran ayat 77. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqil mar'in muslimin, sesiapa yang mengambil hak seorang muslim yang lain dengan sumpah palsu, Allah akan mewajibkan baginya masuki neraka Jahannam dan haram ke atasnya syurga
Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun di atas satu benda yang remeh, benda yang sikit, benda yang kecil." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kana qadiban min arak." Walaupun sebesar satu ranting pokok arak, yakni kayu sugi. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani. Muslimin dan muslimat sekalian, hari ini kita lihat, sama ada kita saksi biasa, ataupun kita sendiri sebagai seorang hakim, ataupun peguam-peguam yang memang mereka tahu orang ini bersalah, tapi mereka membela kerana semata-mata nak mencari keuntungan dunia, kerana nak menang kes, dapat duit. Ini semua saksi palsu. Sesiapa yang bekerja saksi palsu, dengarlah amaran-amaran yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diambil daripada ayat Al-Quran ini. Takutlah kita kepada Allah, jangan menjadi saksi palsu, kerana dengan saksi yang kita buat, kita telah menafikan hak orang lain, kita telah memenjarakan orang lain, kita telah menghalang hak orang lain, ataupun kita telah dapat merampas harta orang lain. Ingat, kematian berada di hadapan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.